dengan makhluk lain yang lebih baik. Kalau mereka tu Allah Ta'ala kendaki untuk dimatikan, boleh Allah Ta'ala matikan mereka lalu diciptakan makhluk lain yang lebih baik daripada mereka. Wama nahnu bimasbukin, dan kami sekali-kali tidak dapat dilemahkan. Maksudnya Allah Ta'ala boleh buat apa yang dia nak buat, jika dia menghendaki begitu. Maka ada pun yang kafir itu Allah Ta'ala biarkan juga. Maka fadharhum, zarhum maknanya utrukhum, biarkan mereka ya Muhammad, iaitu terus tenggelam dalam kesesatan, yakhudu wa yal'abu, dan terus bermain-main dalam kehidupan dunianya. Maksudnya leka dengan apa yang mereka lalui, hatta yulaku, sehinggalah mereka bertemu hari yang mana dijanjikan kepada mereka, iaitu sehinggalah mereka mati dan mereka akan melalui alam yang lain, alam akhirat. Yauma yakhrujuna minal ajdath, iaitu hari di mana mereka segera keluar dari kubur masing-masing. Ajdath maknanya al-kubur, daripada jadatha. Kita masa Melayu kubur-kubur lah. Bahasa Arab ni dia banyak kalimah digunakan. Ajdath merujuk pada al-kubur, keluar daripada kubur masing-masing, sira'an, dalam keadaan cepat. Nak pergi ke mana tu? Nak menuju kepada mahsyar. Bukan mereka sahaja, semua manusia. Cuma dalam penceritaan dalam ayat ni khusus untuk nak cerita keadaan orang-orang yang kafir di dunia begitu. Kemudian selepas ini di akhirat pun macam mana keadaan mereka, dalam keadaan yang hina. Mereka keluar dengan cepat daripada kubur, ka'annahum, tak ada suara Ustaz. Suara tenggelam. mana pula? Baru tubik. Tak perasan pula tertekan mic macam mana tadi. Baik, kita sambung balik. Biarkan mereka itu pada ayat 42 tadi. Fadharhum yakhudu. Biarkan mereka itu tenggelam dalam kesesatan mereka. Yakhudu wa yal'abu, dan terus bermain-main dengan kehidupan dunianya. Sehinggalah mereka bertemu dengan hari yang dijanjikan kepada mereka, itu hari untuk mereka terima balasan. Yauma yakhrujuna minal ajdath, itulah hari di mana mereka segera keluar dari kubur masing-masing. Ajdath maknanya al-kubur, keluar pula dengan cepat. Nanti kita akan tengok beberapa dalil yang lain daripada ayat Quran, bagaimana manusia keluar daripada kubur dengan macam-macam cara lah. Dengan masing-masing mengikut keadaan yang dilalui semasa hidup di dunia. Dibandingkan mereka ni keluar daripada kubur seperti mereka menuju ke tempat penyembahan berhala dahulu, semasa di dunia dahulu. Ini gambaran yang hina lah. Dalam keadaan khasyi'atan absaruhum, sambil pandangan mata mereka tunduk, khasyi'ah, tunduk kerana takut, dan mereka pula diliputi dengan zillah kehinaan. Nanti kita akan tengok dalam ada ayat lain yang menyebut perkara yang sedemikian, bukan sahaja zillah, bahkan dalam keadaan yang hitam legam dan buruklah wajah mereka. Itulah dia hari yang dahulu mereka pernah dijanjikan, yang pernah disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran, yang pernah diceritakan oleh Rasul-Rasul yang telah diutuskan. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak kembali kepada ayat 39 tadi. Kalla ni sebagai suatu rad'un, untuk penafian terhadap anggapan mereka yang mereka ni akan masuk syurga. Mereka duk khoyaman, mati esok boleh masuk syurga. Sebenarnya keyakinan kepada syurga neraka ni ada dalam kalangan orang-orang musyrikin. Bahkan di kalangan beberapa penganut agama pun mereka yakin bahawa mereka lepas mati ni ada syurga neraka. Saya pernah pergi ke Indonesia 10 tahun lepas. Ada satu tempat kita lalu di Jakarta tu, kebetulan nampak macam ada kematian. Pelik sikit lah, dia kereta tak ada kereta perhiasan. Dia tulis, dia kata semoga bahagia, semoga damai bersemadi di sana pada kereta jenazah. Sedangkan yang meninggal tu Kristian, bukan orang Islam. Jadi mereka pun mengharapkan supaya si mati ni juga ke sana bahagia walaupun matinya tidak Muslim. Sebab adanya keyakinan balasan baik, balasan buruk bagi setengah agama lah. Ya.
Kita pun dah pernah bincang dalam surah Al-Kahfi, dialog antara dua orang lelaki yang mukmin dan kafir. Di mana yang kafir itu kata kalau dia kembali kepada Allah, dia mati nanti dia akan mendapati balasan yang lebih baik. Dia kata la ajidanna khairam minha munqalaba, seolah-olah dia rasa dia akan dapat balasan syurga. Maka ayat ni beritahu kalla, sekali-kali tidak mungkin mereka akan masuk syurga dalam keadaan mereka kafir. Begitu juga orang-orang Yahudi. Semalam kita tak sentuh tentang kisah Yahudi, kita hanya sentuh tentang hadis yang seorang sahabat yang mati dalam keadaan bunuh diri masa di Khaybar kerana tak tahan kecederaan. Dalam surah Al-Baqarah, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dalam juzuk yang pertama ayat ke berapa ya? Muka surat 17, muka surat 17 ayat 111. Muka surat 17 ayat 111. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa, mereka yakni orang-orang Yahudi Nasrani berkata tidak sekali-kali akan masuk syurga melainkan orang-orang yang beragama Yahudi Nasrani. Maknanya Yahudi Nasrani pun tahu ada syurga. Mereka pun tahu ada syurga. Cuma yang silapnya mereka mendakwa mereka lah ahli syurga. Nak masuk syurga mesti Yahudi Nasrani, kata mereka. Tapi sebenarnya tak betul waktu tu. Tilka amaniyum. Yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka. Angan-angan mereka untuk masuk ke syurga, padahal syurga itu untuk orang yang Muslim, yang mukmin. Kalau mereka mendakwa mereka dapat masuk syurga dengan mereka dalam keadaan macam itulah, mereka itu Yahudi Nasrani, maka Allah Ta'ala cabar untuk mereka datangkan bukti. Hatu burhanakum. Bawalah kemari keterangan, yakni bukti yang kamu layak ke syurga dengan kamu tidak ikut Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu suatu dakwaan yang tidak benar. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Kita terus kepada sambungan ayat 39 tadi. Sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang sudah mereka ketahui. Itu merujuk kepada asal kejadian manusia. Kita pun tahu manusia semua sekali, sama ada orang yang kafir, orang yang beriman, Allah Ta'ala ciptakan asalnya daripada Nabi Adam, Adam daripada tanah, dan keturunan Adam daripada air benih, air mani yang bercampur. Itu jelas dalam Quran, antaranya dalam ayat kedua surah Al-Insan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Dalam surah Al-Insan, surah di akhir juzuk 29. Muka surah 578. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia daripada air benih, air mani yang bercampur antara lelaki dan perempuan. Ini semua orang tahu. Orang kafir pun tahu, orang Islam pun tahu. Sebab perkara tu memang diketahui. Tujuannya untuk diuji manusia. Baik, begitu juga orang-orang kafir, dia tahu asal mereka ini daripada minal mani ad-dhaif, daripada air bani, air benih yang lemah, yang hina. Maka dengan sebab itu banyak ayat-ayat Quran yang mengajak untuk manusia berfikir. Kenapa manusia mudah lupa daratan? Kenapa manusia mudah tak sedar diri? Padahal mereka tahu asal usul mereka begitu. Antaranya dalam surah Al-Infitar, muka surat 587. Muka surat 587. Itu pada ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang memperdayakanmu? Apa yang menyebabkan kamu sanggup derhaka kepada Tuhanmu? Gharraka, yang memperdaya, menipu kamu sehingga kamu tidak ikut, tidak patuh, tidak taat kepada Allah yang Dia telah allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah Ta'ala yang telah menciptakan kamu.
asal kejadian ciptaan begitulah. Lalu dia menyamakan atau menyempurnakan bentuk badan menjadi seimbang. Sebab kita manusia ni makhluk yang fi ahsani taqwim, yang paling baik susun aturnya. Cuma adalah setengah-setengah manusia yang Allah Ta'ala jadikan mungkin tidak sama nilainya, yang kita sebut sebagai OKU. Itu kes yang jarang berlaku lah. Mungkin lahir ke dunia ada bahagian anggota badan yang tidak sempurna sebagainya. Kerana Allah Ta'ala berkuasa untuk ciptakan manusia fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam apa sahaja bentuk rupa yang dia kehendaki. Kita hak sempurna, hak comel molek ni, alhamdulillah. Bagaimana dengan orang lain? Maka dia kena terima seadanya, itu ketentuan Allah untuk dia. Maka Allah Ta'ala tanya, wahai manusia, ini secara umum ya. Sebab ayat tu datang dengan ya ayyuhal insan. Bukan ya ayyuhallazina amanu, bukan untuk orang beriman saja. Ataupun bukan ya ayyuhal kafirun, bukan untuk orang kafir saja, untuk semua manusia. Khususnya manusia yang ada sifat tak sedar diri. Bahasa mudah agak. Jenis tak khabar diri, tak sedar diri yang dia ni begini keadaannya. Baik. Dalam surah Al-Kahfi, ketika berlaku dialog antara seorang yang mukmin dengan sahabatnya yang kafir, perkara yang sama diungkitkan, tajuk yang sama, itu asal usul kejadian kita ni. Dia kalau bahasa orang Kelantan, dia kata demo ni tak khabar, kau tak sedar diri kau. Asal usul demo ni supaya kawal juga. Serupa je kita belaka ni. Siapa-siapa kita pun tak kira bangsa apa, hidup di negeri mana, bercakap bahasa apa, sebenarnya kita adalah sama dari segi asal usul kejadian. Allah Ta'ala ciptakan kita begitu, kemudian lahir anak cucu kita pun begitu juga, dengan cara yang sama. Itu kita rujuk dalam ayat muka surat 298, ayat 37, surah Al-Kahfi. Bila berlaku dialog, perbualan antara kedua ni, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, berkatalah rakannya kepadanya, maksud rakan dia, kawan dia yang beriman, kata kepada kawan dia seorang lain yang kafir, ketika mereka sedang berdialog, berbual, bersembang. Apa kata dia? Akafarta billadhi khalaqaka min turab. Dia ungkit balik asal kejadian manusia. Dia kata, mukhabar kau tak? Sedar kau tidak? Kenapa kamu kufur, engkar kepada Allah yang telah menciptakan kamu? Biarlah kamu sedar asal kejadian kamu diciptakan daripada turab, daripada tanah. Ini asal tanah, turab. Kalau tanah tu bercampur dengan air, disebut dengan tin. Tayanun tin, itu bercampur dengan air. Asal tanahnya turab. Thumma min nutfah, kemudian daripada air benih. Nutfah, disebut nutfah kerana air benih itu sikit lah. Kita pun tahu sel sperma pada lelaki ni sel yang sangat kecil. Hanya seekor sperma bila bercantum bersenyawa dengan ovum benih, benih perempuan, maka dengan kehendak Allah berlakulah berlakulah langkah pertama untuk terjadinya seorang manusia. Thumma sawwaka rajula, tiba-tiba dia membentuk kamu menjadi sempurna sebagai seorang lelaki. Jadi dalam dialog ni, kawan dia yang beriman minta seorang lagi sedar. Dia kata, mukhabar kau tak? Kamu ni asalnya daripada tanah, kemudian nutfah, kemudian barulah jadi seorang lelaki. Asalnya kamu ni tiada. Kita manusianya asalnya tiada. Jadi kembali kepada topik kita dalam surah Al-Ma'arij tadi, orang kafir berangan-angan nak masuk syurga. Tetapi mereka hidup di dunia sebagai seorang yang kufur, engkar kepada Allah, tidak ikut ajaran agama Allah, tidak ikut ajaran Rasulullah. Dan mereka tahu asal usul kejadian mereka pun sama dengan orang lain. Maknanya mustahil mereka akan dapat apa yang mereka kehendaki dengan keadaan yang begitu. Maka untuk mentakkidkan lagi, Allah Ta'ala beritahu ayat selepasnya, fala uqsim, maka aku bersumpah dengan kebesaranku, kata Allah. Aku bersumpah dengan kebesaranku yang menguasai seluruh alam, meliputi tempat terbit matahari, bulan, bintang.
bahawa Allah Ta'ala kata dia berkuasa untuk menukar gantikan mereka. Baik, sebelum tu ada satu hadis saya terlupa tertinggal tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Untuk menggambarkan kejadian manusia ini sangat mudah, iaitu suatu hari dia perawi itu namanya Busr bin Jahash Al-Qurashi. Suatu hari Nabi SAW katanya bazaqa telah meludah. Nabi ludah, Nabi tunjuk pada sahabat dia meludah. Ala kafhi, bazaqa Rasulullah SAW ala kafhihi, dia meludah pada tapak tangannya, lalu diletakkan pada hujung jarinya. Mungkin kita dengar nampak macam jijik lah, air liur ludahan, air ludahan, tapi kita kena faham Nabi SAW semua yang ada pada baginda ni adalah bersih, ataupun dikira berkat. Ala kaffi, badaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kaffi, di atas tapak tangannya, wa wada'a alaiha usba'ahu, lalu letakkan pada jarinya. Ini Nabi nak buat satu tamsilan tentang asal kejadian manusia. Lalu Nabi beritahu wa wada'a alaiha usba'u, wa wada'a alaiha. Betul dah tamatan tu, cuma dia ada sambungan lagi. Satu hari Busr, ada seorang sahabat nama Busr menceritakan Nabi telah meludah. Nabi meludah pada tapak tangannya, ya betul. Kemudian dia meletakkan jarinya yang as-subawah, jari telunjuknya. Kemudian dia berkata bahawa Allah Ta'ala ada berfirman ni dalam hadis kursi. Allah Ta'ala tanya, anna tu'jizuni ibna Adam, mana mungkin kamu dapat melemahkan aku wahai anak Adam, maknanya mana mungkin kamu dapat melawan kekuasaanku, padahal aku telah ciptakan kamu semudah ni. Wa qad khalaqtuka min misli hadhi, mu ni manusia, ni aku ciptakan semudah ni ya. Semudah ni itu Nabi nak beritahu hadis kursi ni, dia buat dah tamsilan itu, dia meludah pada tapak tangannya. Jadi air liur tu gambaran kepada sebagai macam air benih, air mani lah. Tapi bila dah sampai diri kamu ke ini, mana kini mana nak mati dah ni. Fa idza balagha nafsuka hadhihi wa asyar ila halqi, lalu Nabi isyaratkan kepada halqumnya. Maknanya bila mu nak mati, dah sampai nyawa, sampai ke kerongkong, tiba-tiba kamu berkata, atasadda, aku nak bersedekah. Wa anna awan, padahal tempoh untuk bersedekah tu dah berakhir. Ada matan lain sebenarnya, ada matan lain yang sambungannya lain sikit daripada yang ni. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Matan itu dia sama, hatta idza sawaituka. Cuba tengok di bawah lagi, kok ada lagi yang lain, dia punya sambungan matan je. Kalau tak ada tak apalah. Dalam sambungan matan tu Allah Taala beritahu hatta idza sawaituka wa addaltuka, sehingga aku sudah samakan seimbang kejadian kamu. Lalu ialah kamu berjalan dalam antara waktu, dalam hadis sebut bardaini, dua waktu yang sejuk. Biasanya bardaini merujuk kepada solat subuh. Dan apabila sampai nyawa tu ke halkum, maka kamu berkata, inilah waktu untuk kamu bersedekah. Maksudnya nak beritahu kejadian manusia ni sangat mudah bagi Allah. Baik, kita sama terus, dah pukul 7 ni. Fala uqsim, Allah Ta'ala beritahu, dia bersumpah dengan timur dan barat. Yang menariknya kita nak lihat di sini, kalimah masyarik ni datang dalam bentuk jamak. Ini satu-satunya ayat Quran yang sebut masyarik, timur dalam bentuk jamak. Seolah ada banyak timur dan ada banyak barat. Dia ada 3 ayat Quran yang
baik yang cibuk jamak ni satu saja dalam surah Al-Ma'arij. Hak banyaknya sebut dalam lafaz mufrad. Antaranya kita boleh lihat dalam ayat 19 surah Al-Muzammil. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Surah Al-Muzammil muka surat 574. Muka surat 574 ayat yang ke-9. Rabbul masyriqi wal maghrib ayat yang ke-9. Allah Ta'ala beritahu dialah Rabbul masyriq. Di sini masyriq dalam bentuk lafaz mufrad, dalam bentuk singular. Dialah Tuhan yang menguasai. Masyriq itu merujuk kepada satu, timur. Kemudian maghrib, barat. Jadi dalam surah ni dan beberapa ayat lain banyak lagi lah. Kalimah masyriq dan maghrib disebut dalam bentuk mufrad. Tapi dalam surah Al-Ma'arij dalam bentuk jamak. Kemudian satu lagi dalam surah Ar-Rahman Allah Ta'ala sebut dalam bentuk musanna. Musanna dalam bentuk dua. Dia bahasa Arab ni menarik. Dia ada tiga pembahagian isim. Kata nama tu mufrad, musanna, jamak. So, dua, tiga. Tiga tu dan lebih tu jamak. Banyak. Dalam surah Ar-Rahman Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Muka surat 532. Muka surat 532 ya. Ayat 17. Dialah Tuhan yang mentadbir dua timur. Dan dialah Tuhan yang mentadbir yang menguruskan dua barat. Macam mana pula dua? Kita tahu satu je timur, satu barat. Satu timur, satu barat, satu utara, satu selatan. Tapi ayat dalam ayat surah Ar-Rahman sebut dua. Ini yang penting kita nak tadabbur ni untuk kita lihat apa perbincangan ulama dalam konteks ayat ni. Baik. Yang pertama Allah Ta'ala sebut mufrad dalam surah Muzammil dan surah-surah yang lain. Sebenarnya mufrad tu menunjukkan kepada jenis timur, barat. Arah, merujuk pada jenis arah. Asalnya pak je adanya pak. Pak ni utara, selatan, timur, barat. Al-Shimal, Al-Janub, Al-Syarq, Al-Gharb. Jadi maghrib, masyriq merujuk kepada tempat naik matahari. Maghrib tempat terbenam. Merujuk kepada isi makan. Jadi asalnya jenisnya hanyalah 4 saja. Utara, selatan, timur, barat. Jadi daripada 4 tu duanya timur, barat. Maka disebut al-masyriq, al-maghrib. Hak dalam surah Ar-Rahman disebut dua. Masyriqaini, maghribaini. Dua timur, dua barat. Merujuk kepada musim. Musim iaitu musim sejuk, musim panas. Maknanya ketika matahari naik sebelah timur pada musim panas, dia tak sama kedudukan matahari yang terbit sebelah timur pada musim sejuk. Dia lain. Masyriqai dua tu merujuk kepada as-saif, as-syita. Musim panas so, musim sejuk so. Sebab tu negara yang mengalami 4 iklim, musim sejuk, musim panas, musim luruh, musim bunga tu, dia ketara sangat perbezaan waktu. Musim sejuk biasa malam tu panjang. Musim panas malam tu singkat. Bila panjang tu kita faham lah. Maghrib awal. Mungkin pukul 5, 5:30 tu maghrib dah. Mungkin subuh pukul 7, pukul 7:30 baru subuh. Sebab waktu malam panjang. Ada kawan-kawan yang pernah pergi ke Tokyo, dia cerita subuh pukul 2:30. Pukul 2:30 pagi subuh. Pada nak tunggu waktu kerja, orang Jepun nak tunggu kerja pukul 7 tu dia tidur dulu dah sebab waktu kerja pukul 7. Jadi waktu malamnya sangat panjang. Waktu kerja sama tapi time dia tak sama. Tapi kita di Malaysia yang pada garisan khatulistiwa ni taklah ketara sangat dari segi panjang masa musim tu sebab kita tak mengalami 4 musim. Tapi cuma kita boleh tengok dari segi waktu-waktu tertentu, kita tengok matahari sebelah timur nampak sebelah ni. Lepas tu pada bulan yang lain kita tengok alik ni pula. Itu yang menyebabkan kita punya waktu solat kita tu genjok sama tu. Genjok pula dah. Dia punya beralih waktu lambat cepat tu. Ada waktu kita tengok sekarang ni subuh kita dekat pukul 6. Bila saya cek dalam takwim kita bila pula subuh awal ni, ni dekat-dekat nak bulan puasa pula ni. Bulan-bulan Rejab nanti, bulan sekarang ni baru bulan Muharram. Dekat bulan Rejab, bulan adalah 2-3 bulan lagi barulah
subuh kita jadi awal, sampai mungkin 5.30, 5 suku. Itulah. Sebab itu dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut Rabbul Masyrikan, dua timur, dua barat, merujuk kepada kedudukan matahari naik pada musim panas, musim sejuk tak sama. Memang di timur tapi tidak pada tempat yang sama. Dia lain sikit. Itu kalau orang ngaji ilmu falak, ilmu astronomi, tahulah. Saya pun tak mendalami sangat ilmu falak ni. Kemudian dalam surah Al-Ma'arij Allah Ta'ala sebut dengan jamak. Rasa dalam etika tadi, cuba Ustaz Rosdan klik balik tadi, rasa ada di bawah tu huraian dia. Rabbul Masyriq tu ada, betul ada tu. Dipetik daripada kitab Adwaul Bayan, tafsir oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Adapun ayat birabbil masyariq itu Allah Ta'ala bersumpah, fala uqsimu birabbil masyariq wal magharib, kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dan Al-Wa'ud Bayan, masyariqis syamsi wa magharibiha, itu merujuk kepada semua, bukan setakat timur barat, tapi merujuk kepada matahari, bulan, planet, semua. Itu tafsiran dia lah. Jadi bila Allah Ta'ala sebut dialah Rabbul Masyariq, Tuhan yang menguasai timur, banyak timur, merujuk kepada semua planet yang ada di sebelah timur. Bukan matahari saja, bukan bulan saja, semua kawakib, planet-planet yang lain. Itu dia punya ijtihad dia. Untuk tafsiran ini dia tak bawa apa-apa dalil hadis asar, itu ijtihad dia, dan disebut tu wal ilmu indallah. Ilmu yang sebenar tentang perkara ini di sisi Allah, itu pandangan dia untuk dia mentafsirkan, mentakwilkan ayat ini tentang jamak pada kalimah masyariq, timur. Kenapa disebut dengan bentuk jamak? Adalah perbincangan ulama tentang perkara ini. Timur disebut, timur dan barat disebut mufrad, timur dan barat disebut dengan musanna, dua. Timur dan barat disebut dalam bentuk lafaz yang jamak. Jadi semuanya nak menunjukkan kepada kebesaran Allah dan kekuasaannya yang dalam satu pendapat lain, saya cari ada dalam tafsir Al-Wasit oleh Syekh Tantawi. Syekh Tantawi kata masyariq di sini, masyariq dan magharib disebut dengan jamak dalam bentuk yang plural, banyak, bi'atibari anna laha fi kulli yawmin min ayyamis sanah masyriqan muayyanan tashriku minhu wa maghriban muayyanan taghribu fihi. Kata Syekh Tantawi dalam tafsir Al-Wasi', dia kata kalimah jamak pada masyariq magharib merujuk kepada setiap hari dalam setahun dia ada timur yang tertentu yang matahari naik di situ, dan juga barat yang tertentu. Maknanya tak sama. Dia tak sama rupa-rupanya. Dari sudut setiap tu ada dia mungkin Syekh Tantawi memetik daripada pandangan Ibnu Jarir At-Tabari dan tafsirnya. Maknanya bagi Allah al-masyriq, tempat terbit matahari yang tusyriqu minhu syams, yang muncul matahari padanya setiap hari. Rupanya tak sama. Dan bagi Allah Ta'ala juga al-maghrib, al-maghrib itu tempat terbenam. Kita maghrib, maghrib ini katakan waktu salat maghrib lah. Maghrib itu merujuk kepada waktu salat selepas matahari terbenam. Allazi taghrubu fihi, yang matahari terbenam padanya setiap hari, pun tak sama juga. Cuba perhatilah, kita tengok kadang-kadang waktu petang bayang matahari itu, okey sebelah ni. Lepas tu hari tu sebelah ni pula panas. Sebenarnya kedudukan dia tu dia bergantung kepada matahari dan juga bumi lah. Itu Allah Ta'ala yang menguruskannya. Setiap hari kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari dia dengan urusannya mentadbir alam semesta ni. Baik, kita terus kepada ayat berikutnya. Tujuan Allah Ta'ala sebut begini ni, dia nak beritahu inna laqadirun, kami benar-benar berkuasa. Berkuasa untuk menukar ganti mereka dengan yang lain. Perkara itu mudah je bagi Allah. Untuk tukar ni mudah je. Kalau Allah Ta'ala kendaki, dia boleh tukar. Sebagaimana dalam ayat in yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Dalam surah apa? Surah Ibrahim. Adalah dalam beberapa surah. Surah Fatir pun ada juga. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Dalam surah Ibrahim, muka surat 258. Muka surat 258. Tekan page ya. 258.
Ayat 19, atas sekali itu. Ayat. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haq. Tidakkah engkau lihat, tidakkah engkau nampak dan mengetahui bahawa Allah Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi dengan sebenarnya. Maknanya langit dan bumi ini makhluk yang benar-benar ada. Macam kita lah. Kita ada sekarang ni, hidup. Dan kita dapat lihat bumi yang besar, langit yang tinggi. Allah Ta'ala beritahu, in yasha' yuzhibkum. Jika dia kendaki untuk dibinasakan olehnya kamu, itu dengan sebab kekufuran kamu. Jika Allah Ta'ala mahu membinasakan manusia-manusia yang kafir itu, jika dia kendaki, dia boleh buat begitu. Lalu wayati bi khalqin jadid, lalu dia mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikannya. Tetapi Allah Ta'ala tidak buat begitulah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, dan perkara itu tidaklah sukar bagi Allah, mudah aja kalau dia nak buat. Kalau dia nak buat, habislah. Sebagaimana dalam hadis berkenaan dengan istighfar, Allah Nabi nak beritahu luasnya rahmat Allah. Kalaulah manusia ni jadi makhluk yang tak buat dosa, Allah Ta'ala boleh ganti dia. Hadis tu berbunyi apa dia? Wallazi nafsi biyadihi law lam tuznibu. Taik pada law lam tuznibu. Law lam tuznibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin yuznibun fayastaghfirun fayaghfirullahu lahum. Law lam tuznibu la dhahaba Allahu bikum. La dhahaba Allahu bikum. Ini hadis ini nak menceritakan luasnya rahmat Allah untuk mengampunkan dosa hamba-Nya. Kalau kita ni manusia ni jenis makhluk yang tak buat dosa, tapi Allah Ta'ala nak ampunkan juga dosa, maka Allah Ta'ala gantikan. Wallazi nafsi biyadihi. Mula-mula Nabi bersumpah, dia kata, demi Allah yang diriku di tangannya, berada dalam jagaan kekuasaannya. Kalaulah kamu, wahai manusia, makhluk yang tidak buat dosa. Sebenarnya kita memang terlibat dengan dosa pun. Tapi kalau ditakdirkan kita ni tak buat dosa, dan Allah Ta'ala nak makhluk tu berdosa supaya dia boleh ampunkan dosa tu. Lalu Allah Ta'ala nak la dhahaba Allah bikum, nak lenyap hilangkan kamu. Bukannya sebab kita bersalah tak buat dosa. Sebab Allah Ta'ala nak beritahu dia nak ampunkan makhluk yang buat dosa. Cuma manusia ni kalau ditakdirkan tak buat dosa, jadi macam mana Allah Ta'ala nak ampunkan dosa sebab tak buat dosa? Jadi hadis ni kena faham molek, sebab bila saya cari, ada beberapa orang Arab sendiri pun dia tanya soalan. Dia kata dia pun tak faham. Jadi kalau orang Arab sendiri pun tak faham hadis ni, kita Melayu lebih-lebih lagi. Ada juga orang Arab tak faham. Terpaksa tanya kepada tokoh-tokoh ulama di sana, mufti-mufti. Dia kata dia tak faham apa maksud. Nabi nak beritahu, kalaulah kita manusia ni ditakdirkan tidak berdosa, tetapi Allah Ta'ala nak ampunkan dosa juga, maka Allah Ta'ala gantikan dengan makhluk lain, yang mana makhluk itu adalah satu kaum yang yuznibun, jenis buat dosa. Walaupun buat dosa, tetapi mereka ni, makhluk yang baru ni, yastaghfirunallah, memohon ampun kepada Allah. Maka nescaya Allah Ta'ala tetap fayaghfiru lahum, ampunkan mereka. Ini hadis ni sahih dalam Sahih Muslim. Hadis ini nak menceritakan luas keampunan Allah. Kalau ditakdirkan manusia tak buat dosa, tu Allah Ta'ala boleh lenyapkan manusia, boleh hilangkan. Jadi supaya cerita orang kafir tadi kufur lagi. Kalau Allah Ta'ala nak lenyapkan orang kafir yang kafir yang kufur tadi, ya boleh nubaddilah, kami boleh tukar hak lain. Tukar tu maknanya tak ada lah hak ni, hak adalah ini mati, ganti hak lain. Nubaddilah khairan, kami tukar ganti yang lebih baik. Jika Allah Ta'ala menghendaki untuk berbuat begitu. Sebagaimana dalam surah Al-Waqi'ah, bila Allah Ta'ala cerita asal kejadian manusia, kalau dia nak tukar ganti, dia boleh tukar ganti. Hampir sama dengan ayat lain dalam surah Waqi'ah. Surah Waqi'ah selepas surah Ar-Rahman sikit, satu muka surat ayat. 2-3 muka surat selepasnya. Iaitu pada muka surat 536. Muka surat 536 pada ayat yang mula dengan ayat 58. Afara'aitum ma tumnun. Tidakkah manusia lihat tentang air benih, air mani
yang dipancarkan bersenyawa masuk dalam rahim, adakah kamu yang menciptakannya? Ini tentang asal kejadian manusia. Ataupun Allah Ta'ala kata, am nahnul khaliqun, atau kami yang menciptakannya, iaitu menciptakan manusia dengan begitulah asalnya. Nahnu qaddarna bainakumul maut, kamilah yang telah menentukan bagi setiap manusia itu kematiannya. Allah Ta'ala dah tentukan seawal kita diciptakan, dan kita dah baca semalam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, diutuskan malaikat untuk tulis untuk manusia itu rezekinya, ajalnya, bagaimana kehidupan di dunia itu dah ditulis. Baik. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Itu dalam ayat yang berikutnya, ayat 60. Kamilah yang menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-kali tidak dapat dilemahkan. Itu ala an nubaddila, untuk kami tukar gantikan. Dalam surah Al-Ma'arij tadi, ala an nubaddila khairan. Ini ala an nubaddila amsalakum. Untuk tukar ganti. Nubaddila ni tukar ganti. Kalau Allah Ta'ala mahu untuk tukar ganti dengan yang lain, ya, dia boleh tukar. Bila ditukar, maka wanunsyi'akum fima la ta'lamun. Lalu dia berkuasa menciptakan kamu dalam bentuk kejadian yang kamu tidak mengetahuinya. Maksudnya tidak serupa manusia ni dan manusia lain, makhluk lain. Jika dia menghendaki begitulah, maka Allah Ta'ala nak beritahu kekuasaannya yang sangat besar, yang sangat hebat, yang sangat mutlak. Dia boleh lakukan apa yang sahaja dia kehendaki dengan kudrat dan dengan iradatnya, dan kuasa dan kemahuannya. Baik, kembali kepada surah Al-Ma'arij tadi. Cepatnya masa dah 7.26 dah. Ala an nubaddila amsalakum wa nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbukin. Fadharhum, biarkan mereka untuk terus. Maksudnya mereka diberi peluang untuk hidup dengan nikmat dunia yang sementara. Lah ke dia gilah. Nak hidup belah mana, nak main, nak galak, nak gelenyar, atau Kelantan kata gelenyar. Yalah hidup. Yalah abu, nak main, nak suka-sukanya. Itu sebagai suatu, apa kita kata, sebagai suatu peluang sementara. Ya, peluang sementara. Biarkan mereka terus dengan cara begitu, satu masa nanti mereka akan mati dan mereka akan bertemu dengan hari yang dijanjikan kepada mereka. Siapa masanya, tunggulah kamu. Baik, kita nak terus kepada ayat berikutnya. Sebab masa kita sangat cepat berlalu. Yauma yakhrujuna minal ajdas. Ingatlah pada hari ketika mereka itu keluar daripada kubur. Keluar daripada kubur ni bukan mereka yang kafir itu saja, semua manusia. Semua manusia keluar daripada kubur dalam keadaan, kalau orang kafir kan digambarkan berkejar-kejaran menuju ke tempat mereka menyembah berhala dulu. Gambarannya begitu. Ka'annahum. Seolah-olah begitu. Seolah-olah tu, kalau kita belajar bahasa Arab, ini dipanggil adatut tashbih. Dia ada jumlah yang musyabbah bihi, ada tashbih. Apa dia wajah syabah? Nak menggambarkan mereka ni keluar dengan begitu cepat. Begitu cepat. Dalam surah Al-Qamar, Allah Ta'ala menggambarkan keluarnya manusia daripada kubur seperti belalang. Itu semalam saya dah hantar dalam grup kita. Tajuk saat kita keluar daripada kubur dalam surah Al-Qamar. Iaitu dalam ayat, kita lihat muka surat 528. Muka surat 258. Kita lihat pada ayat ke-6, bawah sekali. Page tu bawah sekali. Muka surat 528. Bukan 528. Bawah sekali. Pada ayat yang ke-6 surah Al-Qamar. Apabila diberi peringatan, fatawalla anhum, lalu mereka berpaling. Mereka berpaling. Maka berpalinglah engkau yang Muhammad daripada mereka, mana tak perlu hiraukan mereka yang ingkar tu. Ingatlah pada hari yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Ingatlah pada hari di mana malaikat menyeru manusia pada hari kiamat. Ini saat manusia keluar daripada kubur ni. Malaikat akan panggil. Kita lihat ayat berikutnya, ayat ke-7. Mereka keluar dalam keadaan khusya'an absaruhum. Di akhir surah Al-Ma'arij, khasyi'atan absaruhum. Sama aja. Surah Al-Ma'arij, khasyi'atan absaruhum.
pandangan mereka tunduk. Dalam surah Al-Qamar ayat ke-7, khusya'an absaruhum. Masing-masing dalam keadaan menundukkan pandangan, yakhrujuna minal ajdas, keluar daripada kubur, ajdas juga. Jadi ayat ke-7 surah Al-Qamar sebut manusia keluar daripada kubur, hak ni hak umum untuk semua manusia. Surah Al-Ma'arij tadi khusus untuk orang kafir. Keluar dalam keadaan seperti menuju ke tempat mereka menyembah berhala. Itu perbandingan untuk khusus untuk orang kafir. Surah Al-Qamar tu khusus untuk umum. Itu manusia keluar daripada kubur ka'annahum, ada tu tashbih juga, seolah-olah mereka itu seperti jaradum, belalang yang terbang bertebaran. Jarad, belalang. Mungkin tempat kita jarang berlaku serangan sekawan belalang. Belalang ni bila dia mari banyak, pernah kita dengar lah berlaku di Amerika Syarikat, ladang jagung hak luah tu habis, dia makan ke belalai habis. Belalang ni bukannya besar, kecil ya, tapi bila dia mari banyak, serangan belalang yang pernah berlaku di ladang jagung di Amerika yang memang sangat dahsyat lah. Walaupun benda tu adalah kita kata satu makhluk yang bukannya besar, kecil. Bila dia mari dalam bentuk berjuta-juta belalang yang memang sangat mengerikan. Tempat kita alhamdulillah tak pernah berlaku lah, atau berlaku di tempat lain. Itu kalau cari dalam YouTube banyaklah, kalau cari tajuk serangan belalang, ada video bagaimana seorang lelaki cuba mengusir belalang yang menyerang ladang jagung dia. Sangat banyak, kita tengok pun takut. Walaupun belalang ni taklah ada bisa macam tebuan ataupun serangga-serangga yang berbisa, tapi bila dia mari dengan banyak, dia boleh mendatangkan kemusnahan. Bayangkan ini yang berlaku semasa manusia keluar daripada kubur. Berjuta-juta manusia keluar daripada kubur digambarkan seperti jarad belalang. Jaradun. Dalam ayat 7 surah Al-Qamar, Allah Ta'ala menggambarkan seperti belalang. Mereka itu muhti'ina. Semalam kita dah jumpa kalimah muhti'in. Muhti'in iaitu mereka dengan cepat menuju kepada suara yang menyeru, malaikat seru tadi. Lalu yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang kafir kata ini hari yang sangat susah kita macam ini, hari yang sangat sukar. Itu gambaran keluarnya manusia daripada kubur. Baik, kemudian dalam hadis yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Semalam saya dah highlightkan tadi dalam tajuk semalam tentang intro untuk perbincangan kita pagi ini. Yub'asu, hadis tu berbunyi yub'asu. Ini cerita keluar daripada kubur ni. Tadi keluar orang kafir macam menuju ke tempat mereka menyembah berhala, keluarnya manusia seperti keluarnya belalang. Bagaimana kita dibangkitkan daripada kubur dengan macam-macam. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata, macam-macam keadaan. Baik, yub'asu kullu 'abdin. Yub'asu kullu 'abdin. Dibangkitkan setiap hamba ala ma mata alaihi, ala ma mata alaihi, sekali lagi mata alaihi. Dibangkitkan setiap hamba mengikut keadaan dia mati, masa dia mati. Adalah perbahasan ulama kalau kita cari tentang hadis ni. Sebenarnya bukan merujuk kepada kalau manusia tu mati dengan kain kapan dia. Ialah betul semua manusia dikapankan bila mati. Tapi bukanlah difahami daripada hadis ni, kata Dr. Umar Sulaiman Al-Ashkar, maknanya bila manusia keluar daripada kubur, dia bangkit dengan kain kapan dia ataupun pakaian yang semasa dia meninggal. Kecuali kalau orang mati syahid, ialah orang mati syahid tu ada kesan darah dia. Pakaian tu kita tak tahulah, tapi ada kesan darah. Maksudnya ialah manusia dibangkitkan sesuai dengan kadar iman dan kufurnya. Manusia bangkit dengan keadaan masa dia mati. Dalam hadis ni Nabi SAW beritahu, yub'asu kullu 'abdin, dibangkitkan setiap hamba sama ada min zakarin aw unsa, lelaki atau perempuan, ala ma mata alaihi, dengan keadaan masa dia mati. Merujuk kepada min khairin wa syarrin, baik dan buruknya.
Maknanya kalau mati dengan baik, orang beriman, mati dengan buat amalan soleh, orang dah bertaubat, alhamdulillah. Itu sesuatu yang sangat besar kebaikannya. Fahadha amun fi kulli surah wa ma'na. Maka perkara ini berlaku secara umum. Umum bagi semua keadaan dan maksud pengertiannya. Maka yang menjadi kewajipan kita, fa'ala kulli insan, maka wajib bagi setiap manusia an yahris, untuk bersungguh-sungguh supaya dapat mati di atas keadaan yang paling baik. Dapat mati ala khairil ahwal. Maknanya kita kena kuat berpegang kepada ajaran agama Allah, istiqamah, sehingga kita mati dalam keadaan yang macam ni. Wa fi hadza hasun. Dalam syarah hadis ini beritahu, hadis ini menjadi suatu galakan ala dawami amalis salihat wal khair, untuk kita sentiasa melakukan amalan soleh, amalan-amalan kebaikan. Kerana fa innahu la yadri, kerana seseorang tu tak tahu. Fa innahu la yadri ahad. Tidaklah seseorang tu tahu mata yamut, bila dia mati. Memang kita nak kita mati dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Semoga bila kita bangkit pun, ya kita bangkit dalam keadaan yang baik juga. Jadi ada pun orang-orang yang kafir, mereka bangkit dalam keadaan macam tu. Dan akhir sekali Allah Ta'ala beritahu, mereka itu diliputi dengan tarhaquhum zillah. Pandangan mata mereka khasyiah, tunduk takut, tarhaquhum zillah, diliputi dengan kehinaan. Allahu Akbar, ruginya. Diliputi mereka itu dengan penuh rasa kehinaan. Hina macam mana tu kita tak boleh nak ceritalah. Tapi dalam surah Yunus Allah Ta'ala gambarkan kehinaan itu dalam bentuk wajah mereka hitam legam. Ya Allah, takut kita dengar. Kita tengok dalam surah Yunus, insyaAllah ni yang last ni. Sebab kita nak habiskan hari ni surah Al-Ma'arij. Esok kita masuk surah Nuh, surah lain pula esok. Kita lihat dalam surah Yunus, muka surat 212. Pada ayat 27. Muka surat 212. Muka surat 212 ya, surah Yunus ayat 27. Walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimisliha wa tarhaquhum dhillah. Ini ada perkataan tarhaquhum dhillah. Sebab kita nak kaitkan dengan ayat akhir Al-Ma'arij pun ada juga tarhaquhum dhillah. Mereka diliputi dengan kehinaan. Walladzina kasabus sayyiat, orang-orang yang melakukan kejahatan sama ada syirik dan maksiat. Syirik ni orang kafir lah. Kalau orang Islam ada juga syirik itu beratlah, dia kena bertaubat sebelum dia mati. Dia dosa syirik tak diampunkan kalau dia tidak sempat bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat sungguh-sungguh, semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Termasuklah perbuatan maksiat. Jadi orang yang buat jahat, syirik lagi, maksiat lagi, mati dalam keadaan macam itu, tak bertaubat, maka jazaa'u sayyi'atin, balasan bagi kejahatan itu adalah bimisliha, supatu juga. Dia akan dapat supatu juga, kemudian ditimpa dengan kehinaan. Tarhaquhum zillah. Tarhaquhum zillah. Ma lahum minallahi min asim. Kemudian tidak ada pelindung bagi mereka daripada azab Allah. Tak ada siapa boleh tolong. Maka digambarkan di sini, hinanya mereka tu macam mana tu? Ka'annama usyat. Ni. Dalam ayat surah Yunus kita dapat faham maksud zillah yang disebut dalam ayat ni, dan juga dalam ayat di akhir surah Al-Ma'arij, iaitu seolah-olah, seakan-akan bahawasanya muka mereka tu menjadi hitam legam. Muka mereka usyat, diliputi muka mereka dengan qita'am minal laili muzlima, seperti bahagian-bahagian malam yang gelap. Mana muka mereka pun gelap gitu juga. Kan malam yang gelap, kalau tak ada cahaya elektrik, kalau elektrik putus, bintang tak ada, cahaya boleh tak ada, oh kita kata gelap lah malam ni, gelap gelemak. Memang gelap gelemak sungguh lah. Gelap gelemak ni, gelemak tu dia bahasa Arab dah tu zulumat. Orang Kelantan kata gelemak. Malam yang gelap, apatah lagi malam tu nak hujan pula, lagi bertambah gelap. Maka orang yang sebegini, ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka. Jadi dibayangkan zillah, kehinaan tu dalam bentuk muka mereka menjadi hitam legam dan gelap. Dan akhir sekali itulah hari yang Allah Ta'ala beritahu dijanjikan kepada mereka.
Ini janji Allah, janji yang benar. Allah Ta'ala tidak mungkiri janjinya. Dan semua kita akan melalui hari ini. Hari yang disebut sebagai Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Wallahu a'lam. Cukuplah. 1 jam kita mula tadi 6.40, ni 7.40. Ada soalan ke? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Siapa ni? Ya, Encik Jaafar. Tanggungjawab kita berdakwah tu memang kena atas orang-orang kita lah, kami ikut kemampuan kan. Betul? Jadi esok ni orang bukan Islam, orang kafir ni bila dia kena azab apa-apa dia tidak menyalahkan kita kan. Mengapa mu tak ajar aku, tak dakwah aku, tak ajar sungguh-sungguh lah kalau kita rakan-rakan yang rapat kan. Yang saya rapat sangat kita tak cerita kepada dia. Dia boleh dakwah balik ke macam mana? Ataupun dia boleh giu balik kita ni tidak saya ke dia ke tidak selamat dia daripada azab. Kalau gitu lah tu ada support sikit. Terima kasih. Ya, dia dakwaan tu hanya berlaku jika langsung tidak sampai dakwah kepada dia. Jika tidak sampai langsung dia boleh dakwa begitu, tapi sebenarnya dah sampai. Kalau dia nak dakwa dia kata mu tak royak kepada aku Islam ni macam mana, mu tak ajak aku pergi sembahyang, mu tak royak. Kita kata kalau kita tak royak, tak beritahu, tak cerita pun, kita kata tidakkah maklumat dan apa-apa yang berkaitan dengan Islam dan dakwah Islam sudah sampai kepada kamu? Sebab kita berada dalam sekarang ni dunia kita ni, dunia ni dikatakan dunia di hujung jari. Macam sekarang ni kita tak perlu berkuliah di masjid, kita boleh bersama dan secara online dari alam maya. Jadi adakah orang kafir tu buat alasan dia kata tak tahu apa-apa, sedangkan dalam TV ada rancangan agama. Mungkin rumah dia kalau saya di Taman Kenangan ni, kita surah aman kita tu keliling tu ramai rumah orang Cina yang bukan Islam. Dan setiap hari mereka mendengar azan. Tengok orang pergi masjid apa. Jadi kalau dia buat alasan dia kata mu atas dunia tak ajak aku masuk Islam, kita kata kita tak ajak pun setiap hari kita dah azan. Dia orang dah tahu dah. Tinggal lagi dia orang nak berfikir atau tak nak fikir. Tu je. Kalau dia boleh mikir, sudah tentu dia akan cari jalan. Betul tak cara hidup yang aku lalui ni? Kalau mereka masih dengan agama mereka. Sebab Allah Ta'ala bagi akal. Yang mereka boleh dakwah jika langsung tidak sampai dakwah. Tak sampai dakwah, kenapa kita tak usahakan dakwah sampai kepada mereka? Jadi kalau tempat tu mungkin jauh sangat, tak sampai dakwah, maka mereka tak ada anggap bersalah. Kerana Allah Ta'ala beritahu, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ, tidaklah kami mengazab manusia, menyiksa manusia itu hatta nab'atha rasulah, sehingga diutuskan rasul. Maksudnya sehingga sampai dakwah. Jadi kalau orang kafir itu nak dakwah, dia kata kita tak berdakwah kepada dia. Secara khusus kita kata secara umumnya dakwah tu dah sampai. Sebab mereka dah tahu. Bahkan setengah tu kadang-kadang dia lebih reti, lebih tahu. Ada seorang cikgu lah, saya dapat khabar cikgu tu, cikgu Cina, cikgu perempuan Cina. Tapi oleh kerana dia hidup dalam suasana ramai kawan-kawan dia di sekolah Melayu, kadang-kadang dia hantar mesej. Dia kata bangunlah, baca Quran semaya ni, dah Zuhur ni semaya Zuhur. Dia tu Cina. Cikgu mana dia dah tahu tu tak Islam. Cuma dia tidak, walaupun dia tak Islam tapi dia dah tahu. Kadang-kadang bulan Ramadan dia hantar pula mesej-mesej bentuk tazkirah. Sedangkan dia bukan Islam. Maknanya apa yang berkaitan dengan Islam mereka dah tahu. Cuma pilihan di tangan mereka, nak terima tak nak terima. Jadi kalau buat alasan dia nak dakwa kita kata dakwaan tu tak kuat. Sebab mereka sebenarnya dah tahu. Jadi salahnya mereka sendiri kerana memilih untuk kekal bersama dengan agama asal mereka. Sepatutnya mereka kena pilih Islam sebagai suatu cara hidup, agama yang Allah Ta'ala redai untuk hamba-hambanya. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya Fakimi. Ya, sikit. Tak boleh tafsir tak sikit tentang bercakap pasal tempat terbit, tempat terbenam matahari tadi dia. Mana tu ada bagi tahu kisah Zulkarnain. Surah Al-Kahfi. Pergi kepada satu kaum tempat matahari terbenam. Ya, betul. Dia dapati matahari terbenam pada tanah lumpur hitam ke? Gitulah Ustaz. Ada Ustaz kan? Mungkin Ustaz boleh tadabbur sikit sebab kalau kita tahu, yalah begitulah tempat terbenam matahari ni
Takkan mungkin apa tafsiran dia? Ya, sebenarnya cerita Zulkarnain itu nak menggambarkan besar kerajaan yang dia kuasai lah. Maknanya zaman dia tu Allah Ta'ala bagi kepada dia suatu kekuasaan yang luas kerajaan dia sehingga meliputi kalau tak silap lebih pada 3/4 dunia pada zaman dia. Jadi dalam ekspedisi dakwah dia pergi ke rata-rata lah sampai kepada hatta idza balagha maghribasy syams, tempat terbenam matahari sebelah barat. Kemudian satu ketika hatta idza balagha matli'asy syams, dia pergi kepada tempat yang disebut tempat naik matahari, matli'asy syams, mana sebelah masyrik, mana dia pergi timur, dia pergi barat. Dan kemudian hatta idza balagha bainas saddain, kemudian dia sampai satu tempat yang ada dua sekatan, yang di situlah kaum di situ beritahu mereka diganggu oleh makhluk yang jahat yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Sebenarnya ayat ni nak menceritakan tentang suatu lokasi tempat, tapi secara tepatnya saya pun tak tahu juga. Kita kena rujuk dalam tafsir lah, mungkin ada dalam mana-mana tafsir yang menyebut tentang perkara itu. Baik, dalam tafsir Ibnu Katsir, maksud Maghribasy Syams di sebelah barat, iaitu dia mengambil suatu jalan untuk menuju ila aqsa ma yasluku fihi minal ard min nahiyatil maghrib. Dia Zulkarnain berjalan sampai ke penghujung bumi yang dikatakan bahagian barat. Kalau kita buka peta dunia sebelah timur apa dia? Sebelah timur, paling timur negara Jepun. Negara Jepun. Okey, sebelah barat iaitu bahagian pantai barat Amerika Syarikat. Rasanya kalau tak silap state yang paling barat adalah California. Kalau New York sebelah timur. Kalau benua Amerika lah. Jadi kita akan tengok gitu peta dunianya begitu. Jadi hak tengah-tengah itu apa dia? Tengah-tengah adalah Mekah. Mekah ni tengah-tengah, sebab itu disebut Mekah ni Ummul Qura. Jadi Zulkarnain dia pergi sebelah barat. Ibnu Katsir kata Zulkarnain pergi kepada ila aqsa ma yasluku fihi minal ard. Dia pergi hak tempat paling jauh yang boleh dilalui di atas muka bumi sebelah barat, iaitu Maghribal Ardi. Adapun dia sampai ke tempat terbenam matahari, maka yang ini mu'tazir, perkara hak tak boleh nak beritahu macam mana gambarannya. Ibnu Katsir pun tak tahu macam mana. Cuma apa yang disebut oleh sebahagian ashabul qisas wal akhbar, ashabul qasasi wal akhbar, orang yang bawa cerita dan perkhabaran ni, Ibnu Katsir pun tak tahu juga secara jelas. Cuma dia mendengar perkhabar yang tukar-tukar cerita beritahu. Dia kata Zulkarnain sara fil ardi muddah, dia berjalan di atas muka bumi untuk satu tempoh yang tertentu. Wasyamsu taghrubu min waraihi, dan matahari pula terbenam di sebelah belakangnya. Ini ada cerita ni tak tahulah, sebab dia kata ini syai'un la haqiqata lahu. Ini satu perkara yang tak boleh nak difikir secara hakikatnya macam mana realitinya. Sebab banyak cerita-cerita yang dikaitkan dengan kisah Zulkarnain, kata dia, wa aktsaru zalik min khurafat ahli alkitab wa ikhtilaqi zanadiqatihim wa kadzabihim. Kebanyakan cerita yang disebut tentang Zulkarnain, kata Ibnu Katsir, adalah sebahagian daripada khurafat yang dibawa oleh golongan ahlul kitab. Jadi kita kena tengok kepada tafsiran hak lebih autentik untuk kita fahami jalan cerita tu. Itu laut tu, kalau dia sebut dia dapati satu tempat yang matahari terbenam fi ainin hamiah, pada mata air yang berlumpur. Hamiah ni yang hamain. Manusia ni Allah Ta'ala ciptakan min salsalim min hamain masnun, daripada bekas tembikar, macam bekas tembikar orang buat dengan tanah lumpur, tanah seluk. Orang Kelantan kata tanah seluk. Tapi seluk ni dah bahasa standard dah rasanya. Seluk, tanah berlumpur. Tempat yang kalau saya faham lah, kalau hamiah di sini mana tempat yang seperti kita kata air laut yang mungkin macam kita kata dekat dengan muara. Sebab berlumpur. Sebab dia kata hamiah di sini tin, tanah, air bercampur dengan tanah. Cuma secara khususnya atau secara spesifiknya tak disebut lokasi tempat tu di mana lah. Cuma umumnya di sebelah
barat. Tapi kesimpulan cerita tu nak beritahu Zulkarnain seorang yang besar kekuasaannya. Pendapat yang lebih rajah mengatakan dia ni pernah hidup di zaman Nabi Ibrahim, ya. Bila kita mengkaji bila sama dia dikatakan sama Nabi Ibrahim. Mungkin selepas Nabi Ibrahim, maknanya pada zaman itulah, zaman dahulu yang luas kekuasaannya sehingga dia boleh pergi ke timur dan ke barat. Wallahu a'lam. Ada soalan bertulis, ya, saya nak respon soalan bertulis dulu. Bagaimana seseorang itu bertaubat ketika nazak? Bercakap boleh. Kalau nazak tu dah sampai nyawa ke halkum, masa tu dah ditutup pintu taubat tu. Sebab adalah hadis sahih Muslim jelas Nabi sebut tuqbalu taubatil abdi ma lam yugharghir. Diterima taubat si hamba selagi belum sampai ke halkum. Kalau nazak tu nyawa dah sampai sini dah baru nak bertaubat, dalam keadaan dia dah orang kata sakaratil maut, tu dah tak diterima dah lah. Baik, saya ada sahabat baik bangsa Cina, saya amat takut nanti beliau dakwah saya di hadapan Allah sebab tak ajak beliau secara direct berdakwah. Kalau kita ada sahabat yang baik, cuba kita ambil peluang untuk kita jinakkan dia dengan Islam. Dia kalau kawan kita yang bukan Islam tu nampak orang yang baik, maksudnya kita tak nampak dia ni menentang Islam, maka kita terus bersahabat, berkawan dengan dia sebagai satu pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah, kita buat baik, kita tanya khabar, mungkin kita bagi hadiah sebagainya. Cuma kalau ada peluang lah, kita cuba sembang-sembang, minta pandangan dia. Saya nak tahu sedikit tentang agama awak ni macam mana. Kalau awak sudi dengar, saya nak cerita tentang Islam sikit. Kalau dia seorang yang open-minded, orang yang minda terbuka, mungkin dia kata, okey, ceritalah, saya nak tahu. Maka kita perlu cerita tentang Islam begini-begini. Mungkin kalau boleh menarik minat dia akan nak tahu lagi, dia akan mengkaji, cari buku. Mungkin satu hari dia menjadi sebab dia akan masuk Islam. Cuma kita kena bijak untuk cari peluang. Baik, okey, saya rasa itu saja soalan yang bertulis untuk okey, tak apalah, kita boleh berhenti setakat ni. InsyaAllah kita sambung esok dengan surah yang baru. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Dah 7.50. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua dengan sedikit perbincangan yang kita dapat ambil untuk kita habiskan surah hari ini, surah Al-Ma'arij. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Salam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, salam. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Salam. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, salam. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Ya, salam.